Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat bin Mat Isa. Jadi insya-Allah hari ini saya akan membentangkan tentang hadis amsal, iaitu perumpamaan antara dunia dan juga akhirat. Jadi hadis amsalnya ialah qala sami'tu mustawridan radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi ma dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hazi wa asyara Yahya bisababah fil yammi falyanzuru bima yarji'. Jadi daripada Al-Mustawrid Al-Shaddad, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke dalam laut, maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya jika ia keluarkan dari laut. Hadis ini riwayat Muslim nombor 2859. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya pada hadis 2859, manakala riwayat oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Jami'nya pada hadis yang kedua 2425. Jadi status hadisnya, Imam At-Tirmizi menyatakan dalam Jami'nya bahawa hadis ini ialah hadis hasan sahih, manakala Imam Muslim yang menyatakan hadis ini adalah hadis sahih dalam kitab sahihnya. Jadi kita ingin mengkongsikan sedikit tentang perawi hadis ini, iaitu Al-Mustawrid bin Al-Shaddad, merupakan seorang bangsa Quraisy yang merupakan daripada Bani Fihr. Beliau tinggal di Iskandariah dan juga ada pendapat yang pendapat mengatakan bahawa beliau tinggal di Mesir. Beliau meninggal pada tahun 45 Hijrah. Beliau masih kanak-kanak ketika baginda Rasulullah SAW wafat. Namun beliau sempat mendengar beberapa hadis daripada baginda. Jadi syarah pada hadis ini saya ingin kongsikan bahawa dunia ialah kebahagiaan dan waktunya yang tersendiri, sedangkan pula akhirat mempunyai kebahagiaan dan waktunya yang bertentangan dengan dunia. Kemudian apabila kita memasukkan salah satu jari kita ke dalam laut dan mengangkatnya dan membandingkan sisa yang ada di jari itu adalah dunia dan laut yang luas itu adalah akhirat. Jadi dibandingkan dunia ini adalah sangat sedikit kenikmatannya dan juga masa, sedangkan akhirat yang mana balasan nikmatnya yang melimpah dan waktunya yang kekal abadi. Antara ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, iaitu kita ambil daripada yang pertama, iaitu surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi athaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, tapi kamu merasa dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia ini sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan di akhirat adalah yang sangat sedikit. Jadi antara syarah yang saya ambil, tafsiran saya ambil daripada Ibnu Katsir, menyatakan bahawa ayat ini merupakan cercaan kepada orang yang tidak ingin berjihad. Mereka lebih memilih untuk bersantai menikmati musim buah. Kemudian Allah memandang kecil nilai dunia dan memberikan dorongan untuk mencintai akhirat. Al-Thawri berkata dalam Al-Masyi, nikmat dunia ini seperti bekalan seorang musafir. Pergi kepada ayat Al-Quran yang berkaitan hadis, iaitu ayat Al-Quran yang kedua, iaitu daripada surah Al-A'la ayat ke-16 dan 17. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dan maksudnya, tetapi kamu, yakni orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi daripada syarah daripada ayat ini daripada kitab Ibnu Katsir menyatakan manusia ini lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Pahala yang Allah di akhirat adalah lebih baik daripada yang di dunia, lebih kekal kerana dunia ini sangat hina dan fana, sedangkan akhirat itu kekal abadi. Bagaimana mungkin seseorang yang berakal memperlihatkan hal-hal yang hilang dengan cepat dan tidak memperhatikan hal-hal yang kekal abadi. Masa yang berkaitan dengan hadis amsal ini ialah yang pertama, golongan muda yang menghabiskan masa untuk berlepak, berlumba dan menghabiskan duit yang mereka kehendaki
sehingga mereka boleh membahayakan keselamatan mereka. Kes ini terjadi di Kajang Selangor apabila 5 remaja yang terlibat dalam perlumbaan haram dengan menunggang motosikal di Lebuh Raya Grand Saga. Kemudian juga berlakunya perlumbaan kereta di Lebuh Raya Ampang Kuala Lumpur yang mana mereka ingin menguji potensi kenderaan mereka setelah diubah suai sehingga memandu pada kelajuan yang sangat bahaya. Kemudian yang terakhir, sedangkan waktu ini sepatutnya dihabiskan untuk beribadah, melakukan solat-solat sunat seperti solat tarawih dan mahupun solat witir. Okey, jadi antara pengajaran hadis ini yang pertama, kita perlulah mendahulukan akhirat berbanding dunia kerana akhirat ini jauh lebih bermanfaat daripada nilainya kehidupan dunia ini. Yang kedua, kita sebagai manusia perlulah berhati-hati dengan tipu daya dunia yang mana ia nampak sangat indah apabila kita terjerumus ke dalam lembah kenikmatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita janganlah berbangga dengan nikmat dunia yang kita kecapi kerana nikmat dunia hanyalah sedikit jika dibandingkan dengan hari akhirat. Jadi sekian itu daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.